Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Haryanti Jumatusin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan semua insiden melibatkan perbuatan salah laku janganlah dilihat dengan sebelah mata sahaja, tetapi perlu dilihat dengan mata kesedaran. Pada keberangkatan tidak berjadual ke UNN, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan dari peringkat awal penubuhan UNN lagi, pengurusan kaki tangan yang terlibat antara isu yang tidak mudah berakhir. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Unified National Networks UNN Sendirian Berhad, Sumbiling Telefon House, Jalan Istana Darussalam. Semasa keberangkatan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan keprihatinan baginda dalam beberapa perkara berkaitan kebaikan atau manfaat penyatuan 3 buah syarikat telekomunikasi tempatan iaitu Telekom Brunei Sendirian Berhad Telbru, Data Stream Technology Communications Sendirian Berhad DST dan Progressive Cellular Sendirian Berhad PCSB. Antaranya kerisauan hilang pekerjaan warga tempatan dan jawatan di peringkat pengurusan eksekutif UNN dimonopoli oleh warga asing. Baginda mengingatkan semua insiden melibatkan perbuatan salah laku janganlah dilihat dengan sebelah mata sahaja, tetapi perlu dilihat dengan mata kesedaran. Kebawah Duli Yang Maha Mulia memulakan titah dengan menggariskan UNN adalah sebuah organisasi 100% milik kerajaan kebaginda di bawah Darussalam Asset Sdn Bhd ditubuhkan pada 4 Disember 2018 dengan tujuan untuk menyediakan perkhidmatan telekomunikasi digital di negara ini. Pada 1 September 2019, UNN telah mengambil alih semua infrastruktur telekomunikasi dan rangkaian di negara ini, beserta aset-aset dari 3 buah syarikat telekomunikasi tempatan, iaitu Telekom Brunei Sendirian Berhad Telbru, Data Stream Technology Communication Sendirian Berhad DST, dan Progressive Cellular Sendirian Berhad PCSB. Apabila infrastruktur rangkaian syarikat-syarikat telekomunikasi di negara ini diambil alih oleh UNN, maka berlakulah kekeliruan bukan sahaja di kalangan kaki tangan syarikat-syarikat telekomunikasi yang terlibat, malah juga di kalangan orang ramai. Telah timbul banyak persoalan. Antaranya, apakah kebaikan atau manfaat penyatuan ini dibuat? Di samping terdapat juga harapan bahawa inisiatif ini akan membawa perubahan positif, khasnya kepada harga perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan.
Dalam titah, baginda menyentuh mengenai isu yang tidak mudah berakhir, iaitu pengurusan kaki tangan. Memang dari peringkat awal penubuhan lagi, isu pengurusan adalah paling dibangkitkan oleh kaki tangan syarikat komunikasi yang terlibat. Terdapat kerisauan mengenai nasib kaki tangan, iaitu dengan adanya inisiatif ini akan menjanjikan lebih 500 pekerja warga tempatan akan kehilangan pekerjaan. Kerana pihak UNN akan lebih memilih pekerja-pekerja yang diperlukan sahaja. Sementara pekerja-pekerja yang kurang diperlukan akan dimasukkan ke dalam satu skim khas yang lain. Dengan tujuan pekerja-pekerja itu nanti akan berhenti secara sukarela untuk mencari pekerjaan di tempat-tempat lain. Apabila ia berlaku, maka jawatan-jawatan yang dikosongkan kelak akan ditawarkan kepada pekerja-pekerja asing yang dianggap lebih berkemahiran. Inilah antara isu yang tidak mudah berakhir. Juga disentuh oleh baginda persoalan mengenai pengisian jawatan di peringkat pengurusan eksekutif UNN. Selain isu kerisauan hilang pekerjaan, pekerja-pekerja tempatan juga heboh mempersoalkan jawatan-jawatan di peringkat pengurusan eksekutif UNN. Hampir-hampir dimonopoli oleh warga asing. 5 dari 7 jawatan tertinggi dipegang oleh warga asing. Ini membawa pelbagai tuduhan dan kesalahan di kalangan pekerja tempatan terhadap pihak DA Sendirian Berhad, dan malah mengandaikan bahawa pegawai yang bertanggungjawab di dalam kerajaan adalah lebih gemar mengambil warga asing dengan memberikan gaji lebih tinggi kepada yang diterima oleh warga tempatan. Sekalipun jawatan yang disandang adalah sama. Titah baginda turut menyentuh prestasi warga asing sama ada memberangsangkan atau sebaliknya. Beta dalam perkara ini tidak akan segera menyebelahi mana-mana pihak, tetapi lebih cenderung untuk mengetahui hakikat tanpa dibayangi oleh sembarang usaha atau niat menyembunyikan kebenaran. Termasuk perlu dirungkai ialah mengenai prestasi warga asing, sama ada memberangsangkan atau sebaliknya, kerana ada sungutan mempertikai bahawa mereka ini seolah-olah tidak mempunyai sebarang kepakaran dalam telekomunikasi, kecuali lebih banyak memikirkan kepentingan pribadi, bukan untuk kemajuan UNN. Namun menurut sungutan, pegawai kerajaan yang bertanggungjawab membuat pilihan sering menyebelahi dan mengikut kemahuan pegawai-pegawai warga asing tersebut. Baginda juga menyentuh mengenai masalah kelajuan internet.
setelah lebih 4 tahun penubuhan UNN, sungutan terus berlaku mengenai tahap perkhidmatannya. Dengan masalah kelajuan internet adalah antara yang kerap dibangkitkan. Tetapi pihak UNN sering mengelak dengan memberi alasan bahawa perkara itu berpunca dari kecurian kabel. Tetapi dalam masa yang sama, pihak UNN tidak atau kurang usaha untuk mengatasi isu kecurian tersebut. Maka berbangkit dari kelemahan ini, segelintir orang awam telah memberikan nama jolokan kepada UNN sebagai Useless National Network. Baginda seterusnya menyentuh mengenai tindakan warga asing yang terdesak untuk menamatkan perkhidmatannya. Syak musangka tidak dapat dielak dari berterusan pada awal tahun 2022. Kesulitan UNN telah disiasat oleh Biro Mencegah Rasuah, BMR. Tetapi siasatan tidak sampai ke mana. Apabila pegawai berkenaan telah balik ke negara asalnya, bersama-sama dengan isterinya sekali. Ketua Pegawai Kewangan di DA Sendirian Berhad, tindakan mereka meninggalkan Brunei ini telah mencetuskan spekulasi sebagai untuk mengelakkan daripada disiasat oleh pihak berkenaan dan menguatkan lagi spekulasi bahawa konsultan berkenaan adalah penerima gaji yang lumayan, yang disamakan dengan gaji seorang menteri, tetapi terdesak untuk menamatkan perkhidmatannya kerana takut disiasat. Baginda juga bertitah membangkitkan mengenai permasalahan syarikat-syarikat di bawah Darussalam Asset Sendirian Berhad. Pada Julai 2022, pihak audit telah diarahkan untuk membuat audit terhadap beberapa buah syarikat telekomunikasi di bawah DA Sendirian Berhad, termasuk UNN. Tetapi pengerusi DA Sendirian Berhad sebaliknya mengarahkan pihak Jabatan Audit supaya tidak payah membuat pemeriksaan audit berkenaan. Tindakan pengerusi DA Sendirian Berhad menghalangi Jabatan Audit dari membuat pemeriksaan audit ini telah mengejutkan ramai pihak dan sekaligus mencetuskan andaian bahawa pengerusi DA Sendirian Berhad dengan tindakannya itu bertujuan untuk menutupi segala permasalahan syarikat-syarikat di bawah DA Sendirian Berhad. Kerana sebilangan warga asing yang berundur lebih awal sedang UNN masih dibelenggu masalah juga dibangkitkan oleh Baginda. Berdasarkan beberapa kerana negatif telah mengundang spekulasi adalah salah guna kuasa dan kewangan di UNN. Spekulasi ini dikuatkan lagi oleh kerana sebilangan warga asing yang telah menyatakan hasrat untuk berundur lebih awal dari tempoh kontrak mereka tamat. Mengapakah mahu berundur lebih awal
sedang perkhidmatan UNN masih menjadi teka-teki. Sepatutnya mereka bukan berundur lebih awal, tetapi bekerja lebih keras untuk membina UNN supaya lebih berdaya maju dan menyerah, bukan meninggalkannya dalam keadaan muram dan bermasalah. Jadi keputusan untuk berundur lebih awal itu, sedang UNN masih dibelenggu masalah, adalah mewajarkan untuk kita membuat rumusan bahawa mereka sebenarnya gagal dalam menyempurnakan tugas-tugas yang diberikan, atau memilih cepat-cepat angkat kaki untuk mengelakkan perbuatan salah laku terbuka jika ada. Baginda juga menyarankan mengenai perlunya transfer of knowledge kepada warga tempatan. Sepatutnya semua insiden ini janganlah ia dilihat dengan sebelah mata sahaja, tetapi perlu dilihat dengan mata kesedaran. Kita tidak menafikan bahawa jawatan eksekutif adalah lumrah disandang oleh orang-orang asing kerana faktor-faktor kepakaran dan pengalaman. Tetapi ini tidak bererti kita mesti menuntun saja cara mereka bekerja dan menerima bulat-bulat segala hasil kerja mereka sebagai unggul dan lurus belaka. Mengambil sikap seperti ini adalah tidak betul. Tetapi yang betulnya, di pihak kita juga mesti ada usaha dan rancangan berkesan berkaitan transfer of knowledge kepada warga tempatan. Perancangan UNN pada peringkat pengurusan antara persoalan yang dikemukakan oleh Baginda. Akhirnya, Beta ingin mengemukakan beberapa soalan. Adakah terdapat UNN pernah dilaksanakan pengauditan? Jika ada, apa hasilnya? 2. Setakat manakah perkembangan antara pihak pengurusan eksekutif warga asing dengan anak-anak tempatan? 3. Apakah perancangan UNN dalam usaha Bruneiization pada peringkat pengurusan? Adakah Darussalam Asset Sendirian Berhad, DA Sendirian Berhad dan UNN mempunyai plan strategik sama ada bagi jangka masa pendek, sederhana dan panjang? Pada keberangkatan tidak berjadual ke UNN, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan melihat lebih dekat beberapa buah bahagian di syarikat berkenaan. Antara yang dilawati Baginda, bahagian pengurusan projek dan transformasi. Macam mana tu? This is your office. Transformation. Nothing, can you? Sini bahagian apa ni? Project management and transformations and also process improvements. I'm not covering the process company-wide. Previously, it was only looking at production. Meeting ada. Ya, betul. Kita mencari. Kinship. Okey, kita mencari. How are you working all together? This is about 12. Ke sini saja. Saja yang paling besar. Yang paling besar ini. Tapi
Yo soy Kursi Bangladesh. What dia dari network engineering. Network Dulu di DST. So kami macam itu lah untuk korang punya macam kursus. Fragment. Transformation. Yeah, transformation. Kalau di sini macam this yang dia begitu. Sebagai pengendali rangkaian telekomunikasi yang bergabung di negara ini, UNN menyediakan skop menyeluruh, perkhidmatan tetap dan mudah alih. Sebenarnya stafnya masa ni buat sementara waktu berpindah ke gedung exchange. Sekarang ni under renovations. So ini yang unit ini is the one yang kalau ada alarm apa, so we reset the contents ini di this room. Upstream, everything you monitor from here. All for this is where the staff stay. This masa ni kami akan tukar kan, so they are moved to gedung exchange. Yeah, the We are modernizing the screens, and from here on, the entire national network is managed from this place. And normally during the day, 6 people working here, and during the night 4. Ini fiber kita ni yang dari luar. So fiber dari kita punya dengan dari bangunan mana-mana, dia semua dari kemarin. Dia semua dari tapi saya satu dia lihat dengan baik. Dia sama dengan jadi nanti dalam pembangunan. So whatever yang barang-barang dapat itu manis tetap. Tapi some of it separuh daripadanya sudah memang ikut setengah. Cuma meninggalkan diri sendiri dan penutup perhiasan. Pusat data UNN juga menjadi tumpuan keberangkatan baginda. So this servers here that we have, they are replicated across 3 data centers. So every system which is vital. Anda Contract. Anda kontrak. Kerja lama sini sudah masih ada kontrak. Kontrak ada. Ramai lagi. Ini cek. Bagian Ada sebagian masih kontrak yang daripada Sabang Kelantan. Oh yeah. Ya, ya. Yang pinjam momen ini. Antara inisiatif terkini UNN meningkatkan dasar kelajuan jalur lebar kepada 50 Mbps selaras dengan matlamat wawasan Brunei 2035 dan ekonomi digital 2025.
Dalam masa seminggu sahaja lagi, negara Brunei Darussalam akan menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39. Jawatan kuasa tertinggi sambutan tersebut pagi tadi mengadakan upacara menaikkan bendera besar negara di kawasan lapang Kompleks Hiasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Dengan berkibarnya bendera besar negara, seluruh rakyat dan penduduk di negara ini disuruh untuk sama-sama mengibarkan bendera bagi memeriahkan lagi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan di rumah-rumah kediaman masing-masing dan bangunan-bangunan pejabat dan perniagaan bermula hari ini sehingga 25 Februari. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan berkenaan. Upacara menaikkan bendera disempurnakan oleh anggota Tentera Laut Diraja Brunei dengan diiringi lagu kebangsaan. Majlis diteruskan dengan penyampaian bendera-bendera negara dan poster-poster sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39 kepada para pegawai daerah. Sementara itu, sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39 pada tahun ini akan melibatkan lebih 6,500 peserta dari pelbagai kementerian dan jabatan kerajaan, sekolah-sekolah, institusi pengajian tinggi, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan pasukan-pasukan beruniform. Bagi memastikan kelancaran bagi sambutan yang diadakan nanti, pagi tadi diadakan latihan sepadu yang pertama. Latihan diadakan di Taman Haji Sarmuda Omar Ali Saifuddin. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Hari Kebangsaan pada tahun ini bertemakan menjayakan wawasan negara. Persiapan semakin rancak dilaksanakan memandangkan sambutan hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi. Latihan seterusnya akan diadakan pada 20 dan 21 hari bulan ini. Kementerian Hal Ehwal Agama. Kementerian Kesihatan sedang melaksanakan beberapa inisiatif ke arah mendukung pembangunan sistem dan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang lebih cekap, efisien dan berkualiti serta berteraskan people-centered care dengan tenaga kerja kesihatan yang profesional, dinamik, progresif dan penuh pemedulian. Semasa sesi muzakarah Kementerian Kesihatan bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara pagi tadi, yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, turut menekankan pentingnya kerjasama padu dari semua pihak termasuk agensi-agensi kerajaan, sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan NGO, ketua-ketua akar umbi dan semua lapisan masyarakat untuk menjalankan tanggungjawab menjaga kesihatan dan keselamatan awam bagi kesejahteraan dan kemakmuran negara Brunei Darussalam. Sesi muzakarah diadakan di Pantai Jerudong Specialist Center. Kementerian Kesihatan terus komited dalam memastikan setiap perkhidmatan yang diberikan sentiasa mengutamakan pelanggan. Justru itu, pelaksanaan beberapa projek yang termasuk penambahbaikan infrastruktur, penyediaan perkhidmatan baru, penyediaan teknologi dan peralatan perubatan yang canggih dan moden, serta penyumbaran luar beberapa perkhidmatan dokongan bukan klinikal adalah secara keseluruhannya untuk memastikan keselamatan, keselesaan dan kebajikan serta memberikan kemudahan kepada pesakit dan pengguna. Seramai 15 orang ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara menghadiri sesi muzakarah yang diketuai oleh Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir. Dalam ucapan balasnya, Yang Berhormat berharap dengan perkongsian dalam sesi muzakarah tersebut akan dapat memberikan buah fikiran dan cadangan ke arah memperbaiki sistem perubatan di negara ini.
Terdahulu, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dibawa melawat ke perkhidmatan-perkhidmatan yang terdapat di PJSC. Upacara menaikkan bendera dan pengagihan bendera negara diadakan pagi tadi di keempat-empat daerah. Di daerah Brunei dan Muara, upacara diadakan di kawasan letak kereta Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Penyerahan bendera kepada pasukan polis Diraja Brunei disempurnakan oleh Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Majlis diteruskan dengan pengagihan bendera dan penyampaian sijil penghargaan kepada penghulu, ahli-ahli persatuan, pihak-pihak swasta dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persatuan Bank Brunei. Di daerah Temburong, upacara menaikkan bendera diadakan di kawasan dermaga Pekan Bangar, Temburong. Penyerahan bendera besar kepada pasukan polis Diraja Brunei disempurnakan oleh Pengeran Muhammad Amir Mubarak bin Pengeran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong. Majlis diselajurkan dengan penyerahan bendera kepada pemangku penghulu-penghulu mukim daerah Temburong dan ketua-ketua cawangan daerah Temburong. Dipersilakan. Di daerah Blain, upacara menaikkan bendera diadakan di Taman Persiaran Menara Cendera Kenangan. Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blain, menyerahkan bendera negara Brunei Darussalam kepada pasukan polis Diraja Brunei. Pada upacara tersebut, bendera diserahkan kepada penghulu dan pemangku-pemangku penghulu mukim di daerah Blain serta wakil dari persatuan-persatuan untuk dikebarkan. Sementara itu, kawasan kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong menjadi tumpuan bagi upacara menaikkan bendera negara. Penyerahan bendera kepada anggota pasukan polis Diraja Brunei disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Acara disusuli dengan penyerahan bendera kepada penghulu-penghulu mukim, ketua kampung dan pemangku ketua-ketua kampung daerah Tutong. Institusi pengajian tinggi di negara ini juga tidak ketinggalan menyemarakkan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39 dengan upacara menaikkan bendera. Universiti Brunei Darussalam UBD mengadakan upacara tersebut petang tadi. Hadir Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD yang turut menyempurnakan pengagihan bendera kecil meja. Juga mengadakan upacara menaikkan bendera Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Hadir Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Sementara itu, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB mengadakan majlis seumpamanya yang dihadiri oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Upacara menaikkan bendera kebangsaan juga diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini. Majlis Perundingan Mukim Pekan Tutong pagi tadi mengadakannya di kawasan Kenopi, Kompleks Pasar Neka dan Tamu Kampung Serembangun. Penyerahan bendera kebangsaan oleh para belia Kampung Sengkarai disempurnakan oleh Awang Salim bin Haji Osman, penghulu Mukim Pekan Tutong. Upacara sama turut dianjurkan petang tadi oleh Majlis Perundingan Kampung Danau Daerah Tutong, menyempurnakan penyerahan bendera Haji Haslan bin Haji Syabuddin, penghulu Mukim Telisai.
Di daerah Blain, majlis-majlis perundingan mukim tidak ketinggalan mengadakan majlis menaikkan bendera kebangsaan. Upacara menaikkan bendera bagi mukim Kuala Blain diadakan di kawasan Balai Raya Sungai Teraban. Manakala upacara menaikkan bendera bagi mukim Bukit Sawan diadakan di kawasan Dewan Serbaguna, Kampung Merangking. Penandatanganan bagi Memorandum Persefahaman MOU antara SEMA Voctec dan Majlis Tenaga Kerja Masa Depan ASEAN AFWC akan membantu negara bergerak selangkah lebih dekat ke arah wawasan bagi negara pintar, iaitu menyediakan tenaga kerja untuk masa depan yang menjadi platform bagi pertukaran pengalaman, pandangan serta amalan terbaik untuk mengukuhkan lagi kualiti latihan pendidikan teknikal dan vokasional TVET di negara Brunei Darussalam dan rantau ini. Jurutera Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi menyatakan demikian semasa majlis penandatanganan MOU kedua-dua belah pihak di SEMA Voctec. Katanya, perjanjian tersebut membuka peluang kepada institusi pendidikan dan penyedia TVET menyumbang ke arah mencapai sasaran utama di bawah Pelan Strategik Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, iaitu sebanyak 6,000 pekerjaan dalam sektor infokomunikasi menjelang tahun 2025. Menandatangani pihak SEMA Voctec, Awang alias bin Haji Abu Bakar, pengarah pusat tersebut. Sementara AFWC diwakili oleh Yang Berbahagia, Datuk Palaniapan Joseph, pengerusi AFWC. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS dengan kerjasama Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah menganjurkan musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya. Petang tadi diadakan majlis pengumuman keputusan musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat separuh akhir kebangsaan. Penyampaian cenderamata dan sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Surudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. 25 orang peserta terpilih ke peringkat akhir ke musabaqah membaca Al-Quran dan pemahamannya yang akan diadakan kemudian. Seramai 60 peserta mengambil bahagian dalam musabaqah berkenaan yang bermula sejak 14 Februari hingga 16 Februari. Bersempena sambutan Isra' Mi'raj, Pejabat Unit Dakwah Daerah Belait pagi tadi mengadakan ceramah yang dihadiri oleh para mualaf dan ahli Persatuan Sinar Islam. Hadir Pengarah Haji Jufri bin Pengarah Haji Hidup, pemangku Ketua Bahagian Perkembangan Dakwah Pusat Dakwah Islamiyah. Antara intipati ceramah bertajuk Isra' Mi'raj, Momentum Tingkatkan Iman di Era Moden, mengajar umat Islam melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj akan keperluan untuk meningkatkan iman dan tawakal kita ni kepada Allah, dan langsung Allah berikan caranya bagaimana, iaitu dengan sembahyang 5 waktu. Program dianjurkan bertujuan untuk menghayati perjalanan hijrah Rasulullah SAW di samping mensyukuri kebesaran dan keagungan serta kemuliaan bulan Rejab. Penerbitan buku komik bertajuk Genesis adalah sebagai usaha untuk memberikan inspirasi kepada para belia tempatan untuk menjadi pemimpin, menjaga kesihatan mental dan melindungi alam sekitar. Buku yang diungkapkan oleh Kedutaan Amerika Syarikat melalui Small Grant Program dilancarkan petang kemarin di sebuah restoran di Kuala. Genesis merupakan novel grafik 75 halaman yang mengisahkan pengembaraan 6 remaja semasa berlakunya pandemik global.
Dua orang lelaki tempatan ditahan oleh para penguatkuasa undang-undang di negara ini untuk siasatan lanjut kerana didapati melanggar akta-akta penguatkuasaan undang-undang di negara ini. Kedua-dua lelaki terbabit berumur 29 dan 55 tahun atas kesalahan cuba menyeludup dan memiliki 2,784 tin minuman keras pelbagai jenis, 696 botol minuman keras pelbagai jenis, 100 kartun rokok pelbagai jenis, wang tunai berjumlah RM162 dan RM41 Malaysia. Juga dirampas sebuah perahu dan enjin serta sebiji telefon bimbit yang dipercayai untuk menjalankan aktiviti penyeludupan. Penahanan dibuat semasa gerakan operasi sepadu dijalankan di kawasan Teluk Brunei yang tertumpu di kawasan Ujung Sapuh, Pulau Muara Besar dan Serasa. Operasi melibatkan para pegawai Jabatan Kastam dan Asasi Raja melalui bahagian penguatkuasa undang-undang bersama Polis Marin, Pasukan Polis di Raja Brunei, Markas Angkatan Bersama, Angkatan Bersenjata di Raja dan Biro Kawalan Narkotik. Unit Sukatan dan Timbangan SDT mengingatkan para pemilik alat sukan dan timbang untuk mendaftarkan alat-alat berkenaan sebelum digunakan pakai dalam apa jua aktiviti perdagangan. Sementara itu, bahagian kawalan makanan halal BKMH menyeru kepada pengusaha-pengusaha makanan di negara ini yang belum mempunyai sijil halal atau permit halal untuk menghadapkan permohonan mereka dengan segera. Peringatan itu ditekankan susulan SDT bersama bahagian industri dan ekosistem perniagaan IBE dan Tabung Amanah Pekerja TAP. BKMH telah mengendalikan operasi penguatkuasaan bersepadu pada 11 Februari lalu. Hasil operasi itu, unit SDT mendapati sebanyak 18 unit alat sukan dan timbang digunakan bagi tujuan perdagangan. 7 unit daripadanya didapati melanggar Akta Sukatan dan Timbangan 1983/151, Peraturan-Peraturan Penelitian Alat-alat Suka dan Timbangan 1994, iaitu menggunakan alat suka dan timbang yang tidak berdaftar. Pihak syarikat dikeluarkan notis penyitaan dan dikendaki hadir ke pejabat unit SDT dalam tempoh 7 hari dari tarikh notis dikeluarkan untuk memperbetulkan isu tersebut. Kesemua alat tersebut telah disita. Semasa operasi yang sama, pihak TAP mendapati 11 orang pekerja tempatan belum berdaftar dan pihak syarikat dikendaki hadir ke pejabat TAP dengan segera. Manakala BKMH telah mengeluarkan 2 notis ke atas 2 buah premis perniagaan kerana didapati belum membuat permohonan sijil halal. Pihak syarikat juga dikendaki menghadapkan permohonan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh notis dikeluarkan. Status harian normal baharu COVID-19, tiada kes berada dalam kategori 4 dan kategori 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 74 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79.1%.